Okay. Encik Zainuddin Mamat. Encik Zainuddin adalah timbalan pendaftar yang berada di Kepa. So beliau adalah orang yang sangat fleksibel, kerjanya siang malam. Apa sahaja laporan-laporan yang diterima adalah orang yang akan pertama respon. Kalau ada kesukaran pelajar-pelajar masuk hospital, kemalangan dan sebagainya, inilah antara orang yang mula-mula tahu untuk keluar arahan-arahan bertindak kepada staf-staf yang lain. Okey. Kemudian kita ada, saya ikut susunan tu lah. Saya tak ikut yang di situ, tapi tak apalah, bacalah kat situ. Mungkin kecil tak nampak, tapi dengan awak sebut ni mungkin boleh refresh yang ada situ lah. Sebelah Encik Zainuddin, yang ni nak dikenalkan sebagai abangah. Okey, abangah ha? Lebih mesra juga dipanggil Encik Bat. Encik Bat. Bukan BAD, bukan BAD, Bat, B-A-R-D. Bagi glamour sikit lah kan. Kan nanti salah sebut Encik Bat lagi susah. So beliau adalah pengarah kepada pusat kebudayaan. Okey, siapa sini yang ada talent dalam bidang kebudayaan? Tak kira lah menari ke, menyanyi ke, bersajak ke. Itu fesi. Ada tak yang wakil kebangsaan, wakil daerah, wakil sekolah, wakil any wakil? Ada? Boleh angkat tangan? Apa dia? Wakil apa? Menari. Menari apa? Zapit? Boleh? Boleh tunjuk sikit? Okey. Siapa lagi yang ada talent? Tak kisahlah, pidato ke, debat ke, ada. Atas. Oh, ramai. Okey. Lepas ni boleh terus daftarkan nama dengan Encik Bat. Beritahu bidang apa, pelibatan-pelibatan lampau yang macam mana yang boleh kita ambil sebagai asas untuk kita mulakan kecemerlangan kebudayaan anda di UMT. Kalau kata tak pernah mewakili mana-mana tetapi masih berminat, nak buat, nak involve, pun beri nama. Kita ada pegawai-pegawai kita di pusat kebudayaan ni ramai. Ada yang pakar teater, ada yang pakar gemelan, ada yang pakar tarian, ada yang pakar macam-macam. So insya-Allah kita akan latih untuk anak-anak semua cemerlang. Okey? Lepas tu kita ada pengarah pusat alumni, Dr. Rosni. Dr. Rosni. Sedapnya panggil Dr. Ros lah tu. Ke Dr. Boleh? Boleh. Sebab nak habiskan Rosni pun jadi nama perempuan, nak panggil Dr. Ros pun confuse juga, lelaki ke perempuan. Tapi dia lelaki sejati. Okay? So ini adalah orang yang akan menguruskan alumni. So walaupun anak-anak baru masuk ke UMT, tetapi seharusnya kena kenal faham terus. Anak-anak adalah bakal alumni UMT satu masa nanti. So that's why kita nak supaya anak-anak terus tahu dan terus berkecimpung dengan pusat alumni, supaya nanti tidaklah kekok bila keluar jadi alumni, agak confused. Saya ni alumni ke, saya ni apa? Untuk kita make sure that you are active alumni in UMT. Okay? Kepakaran Dr. Rosni adalah bidang maritim.
Siapa sini pusat pengajian maritim? Tak mau mengaku? Malu nak mengaku? Ada orang ramai kat atas. Bawah ni tak ada. Semua kat atas so bidang maritim antara bidang tujahan kita sangat banggakan di UMT. So ni antara pakar yang ada di Nepal. Kemudian kita ada hanya seorang yang agak kalau tengok lawan ramai ni dia paling menonjol lah. Kan? Sebab dia seorang perempuan yang berada di tengah-tengah lelaki-lelaki sador. So beliau adalah Dr. Izan, bukan Izian tau. Tadi sebut tadi Izian, bukan Izian, Izan. I-Z-A-N. So Dr. Izan orang Johor, lebih mesra dikenali sebagai Mami. Fesi sangat kenal faham seorang mami. Okey, salah. Jangan salah interpretasi lah mami itu. Kan? So seorang ibu yang sangat rapat nanti dengan anda semua. Beliau memegang pusat holistik dan kaunseling pelajar. Ataupun kita gunakan singkatan PPHKP. So semua duduk je lah. Semua kelab-kelab yang ada di UMT, kelab pelajar, semuanya berdaftar di bawah pengarah PPHKP. Semua aktiviti-aktiviti kepimpinan, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, CSR, pelajar, cakna, komuniti, sebagainya, semuanya dirangka dan dirancang oleh pusat ini. So ada beberapa staf di bawah sana. Yang tu kita kenalkan kemudian. Dan sebaiknya you all cari. That is the best. Sebab kalau tak kenal, orang kata tak mesra dan tak cinta. So carilah untuk berkenal, bermesra dengan orang untuk memudahkan apa saja urusan anak-anak dengan pihak Nepal. Okey? Kemudian beliau juga ada kepakarannya adalah persekitaran. Ada sini khusus persekitaran, perkara-perkara yang berkaitan green technology, awareness hijau dan sebagainya. Inilah orang kuat. Beliau juga sangat prihatin kepada kebajikan pelajar melalui bantuan pelajar yang insya-Allah awak akan cerita nanti, termasuklah gerobok rezeki dan AOK. So kalau lihat ada nanti almari-almari yang dipenuhi dengan makanan, minuman yang percuma untuk anak-anak yang so called B40 yang agak susah untuk makan dan minum menggunakan peruntukan poket sendiri, bolehlah nanti tengok dekat situ. So ada macam-macam, ada nasi, ada kadang-kadang makanan ringan dan sebagainya. So boleh nanti manfaatkan bantuan yang diusahakan oleh grup Dr. Izan. Kemudian kita ada sebelah ni, tim dia ramai. Dia bawa tim ramai. Sekali tengok ada rupa macam stewardess, sekali tengok ada rupa macam Maria awalnya. Kan sebab pakai baju sama. Beliau adalah pengetua Kolej Kediaman anda, Dr. Nick. So Dr. Nick merupakan pengetua bersama dengan barisan dia orang ni, yang lain-lain ni, ada pentadbir, ada penolong pengetua, ada juga staf-staf yang akan memberi khidmat yang secara khusus di asrama. So apa saja perkara-perkara yang berkaitan asrama, bolehlah berhubung terus dengan Dr. Nick dan rakan-rakan abah di bawah ni. Okey, masa tadi. Beliau juga adalah merupakan pensyarah di pusat sains perikanan.
Okey, ni kerak pergi ke Pulau Bidung. Kerak pergi ke pulau. Kerak pergi ke laut. Ni antara pakar-pakar yang kita ada bersama dengan mereka. So, walaupun pensyarah-pensyarah ni sibuk dengan kerja-kerja akademik, tetapi mereka juga adalah orang yang sangat sibuk dengan segala kemudahan dan kebajikan untuk anak-anak pelajar semua. Okey. Kemudian kita ada ni yang pakai paling smart ni. Aduh. Yang paling smart ni beliau adalah Dr. Syahri. Okey, Dr. Syahri merupakan pensyarah juga dalam bidang accountancy. Okey. Bukan calon-calon orang, tetapi beliau juga mempunyai kepakaran lain. Beliau adalah pakar dalam bidang NLP. Yang tu awak tak mau cerita lebih, nanti dia cerita. Kalau awak cerita nanti, dia tak ada modal nak cakap nanti. Okey. So Dr. Syahri memegang sebagai pengarah pusat keusahawanan dan kerjaya. So kita ada pusat keusahawanan dengan pelbagai aktiviti. Kalau semalam ada announcement pasal Enactus, kan? So mungkin lepas ni boleh pergi aktif dalam Enactus Group, dalam MyAgroSys, dalam satu lagi apa? Usaha niaga. Dan juga siswa, koperasi siswa. Untuk anak-anak semua mengasah bakat dalam bidang keusahawanan. Kadang-kadang ada bidang keusahawanan yang kita beri secara formal dalam kursus pengajaran, tetapi banyaknya dalam bentuk kelab-kelab. Kalau melihat kita punya fesi-fesi yang ada itu pun ramai yang sangat aktif dalam kelab-kelab tersebut. So Enactus tu kalau kita tengok, mereka mampu untuk berjaya sampailah offer ke California. So jangan risau, masuk UMT ni ada peluang nak belajar kekal duduk aja dekat Terengganu ni, ataupun mungkin nak lebih menimba ilmu, pengalaman dan sebagainya, aktif dalam pelbagai aktiviti, mungkin boleh sampai ke luar negara. Ada program-program kesukarelawanan, ada program-program keusahawanan, ada program-program khidmat mati dan sebagainya yang membuka ruang untuk anak-anak berada bersama dengan masyarakat luar negara. So jangan risau. Kemudian kita ada ni pun smart juga. Dia kata dia orang lama, sebenarnya bukan orang lama, orang yang banyak pengalaman. Orang yang banyak pengalaman. So beliau adalah Haji Rafi, merupakan pengarah kepada pusat sukan dan rekreasi. So whatever sukan, aktiviti-aktiviti sukan, semuanya berada di bawah pusat sukan ini, yang diketuai oleh Haji Rafi. So ada wakil-wakil sukan-sukan di peringkat-peringkat yang tertentu. Ada yang wakil Malaysia? Ada? Apa dia? Dia main apa? Ada seorang. Difahamkan ada dalam kalangan anak-anak ni seorang yang pernah wakil Malaysia. Kalau ada yang wakil daerah, wakil negeri, wakil peringkat mana sekalipun, tampillah ke depan, jumpa pusat sukan, maklumkan kepada kita untuk kita ketengahkan lagi bakat yang ada. Kita pernah mencungkil bakat-bakat besar di UMT, walaupun UMT penumpuannya lebih kepada, kalau kita tengok ni kiri kanan ni, terokaan seluas lautan, maritime, tetapi kita juga punya bakat-bakat besar dalam not only renang, not only sailing, kayak dan sebagainya, tetapi kita juga ada penunggang kuda yang menang di peringkat sukan apa? Gitu? Sukan sea. Berkuda bersama tim tuanku. So kita ada orang yang hebat sebenarnya dalam bidang-bidang lain. Kita juga ada pesilat.
Bahkan pesilat itu bukan orang Malaysia pun, tapi belajar di UMT. Kita ada pelajar Pasca Siswaza daripada Nigeria, merupakan pemenang emas, mewakili UMT, pemenang emas di sukan universiti. Kita ada tim bola sepak yang mampu untuk ke Division 2, Division 1 pula. Dalam Liga Bola Sepak Kementerian Pendidikan Tinggi. Kemudian kita ada tim bola tampar yang hebat. Kita ada tim memanah, bowling padang. Pendek kata, semua bidang sukan kita cuba jadi yang terbaik. So kita mohon sangat-sangat kepakaran bidang anak-anak yang ada, please share dengan kita. Okey? Oh, putus dah. Oh, terlupa nak pasang ni. So rasanya dah tak tertinggal. Semua pusat kita sebut kan? Semua pusat kita dah sebut. So apa sahaja permasalahan ataupun perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan apa yang ada di HEPA tadi, bolehlah terus ke pejabat kita di bertentangan dengan dewan ini di depan tu. Apa yang kita panggil situ kompleks siswa. Dan bersama dengan kompleks siswa itu kita ada satu dataran yang kita namakan sebagai sanggar siswa. So di situlah kebanyakan aktiviti-aktiviti santai yang kita akan buat sepanjang anak-anak berada di UMT. Kita sangat menagih penglibatan anak-anak dalam apa sahaja aktiviti-aktiviti di HEPA. InsyaAllah melalui saranan cadangan yang anak-anak beri, kita akan cuba sama-sama gembeling tenaga untuk sama-sama laksanakan demi mencapai kepuasan kepada anak-anak dalam aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan di universiti. Tak boleh? Okey, awak nak share sikit tentang peranan. Nak ambil sikit lagi tentang peranan HEPA yang mungkin anak-anak kurang jelas dan kurang faham. Kalau ada nak tanya nanti terus boleh tanya. So selain daripada pusat-pusat yang kita jelaskan tadi, kita bahagikan peranan HEPA kepada dua. Peranan yang khusus untuk kita laksanakan di HEPA, kita ada dua peranan utama. Satu adalah pembangunan pelajar. So bila kita bercerita pasal pembangunan pelajar, ianya termasuklah kepada peranan pusat-pusat yang telah abang sebut tadi. Kebudayaan, persawanan, kepimpinan, sukan rekreasi, aktiviti kelab dan juga alumni. Yang lebih penting, yang mungkin anak-anak sendiri tidak tahu nak ke mana bila bermasalah, yang ni kita kena jelas. Peranan kita yang lebih besar adalah khidmat dan kebajikan pelajar. So di bawah khidmat dan kebajikan pelajar yang akan ditonggak oleh kesemua pusat-pusat ini, antaranya adalah bantuan kebajikan, termasuklah beasiswa, zakat, bantuan tabung, endowment. Begitu juga urusan-urusan insurans, urusan-urusan PTPTN, pinjaman-pinjaman dan sebagainya lagi. So please berhubung dengan pegawai kita di HEPA. Okey. Kemudian kita juga terlibat dengan kebajikan pelajar tentang penempatan asrama. Alhamdulillah, setakat ini kita tidak pernah gagal untuk menempatkan pelajar tahun 1 di asrama sepenuhnya. So sekarang ni anak-anak semua ditempatkan di asrama. Tetapi malangnya oleh kerana kelengkapan asrama kita, kemampuan menampung
pelajar di asrama kita hanya 4,000 pelajar, bila masuk tahun 2, ruang untuk pelajar-pelajar senior berada di asrama adalah sangat terhad. So be prepared untuk masa-masa akan datang. Mungkin sebelum sempat siap punya asrama yang kita rancang di luar sana, so mungkinlah nanti anak-anak juga akan mula bergerak mencari ruang penempatan di luar. Tapi jangan risau, polis siswa tetap akan membantu, sebab kita ada peranan kolej siswa luar kampus. Penempatan yang berada di luar kampus itu kita anggapkan juga sebagai tanggungjawab kita di kolej siswa. Ada nanti satu grup nanti anak akan jumpa MPLK, Majlis Pelajar Luar Kampus. Mereka ini sangat aktif menjaga kebajikan anak-anak pelajar yang menyewa sekitar UMT. Kita ada 4 zon setakat ni. Zon A, zon B, C dan D di sekitar kita. Tapi dalam masa yang sama kita tengah usahakan 6 hari bulan ada satu perbincangan dengan pihak Awqaf, 17 hari bulan ada satu perbincangan dengan pihak swasta lain untuk kita bina asrama yang mampu memuatkan 3 ke 5,000 pelajar, tetapi berada sedikit di luar kawasan UMT. Sampai itu insya-Allah akan dibangunkan untuk menempatkan pelajar-pelajar sebahagiannya UNIZA, sebahagiannya UMT. Kalau doakanlah agar proses ini berjalan dengan baik, dan insya-Allah satu masa nanti anak-anak juga mungkin boleh merasa duduk asrama yang baru itu nanti. Okey. So selain pada itu, kita juga ada pusat kaunseling sama dengan PPHKP tadi. Kita ada kaunselor-kaunselor kita yang terlatih dalam bidang masing-masing. Ada kaunselor berbentuk kaunselor minda, kaunselor kesihatan, kaunselor kerjaya dan pelbagai. Kita juga ada pusat pengajian kaunseling yang juga kita tindikkan pensyarah-pensyarah yang ada, pakar-pakar yang ada di sana untuk turut sama membantu pihak kita di HEPA. Kemudian kita ada juga persatuan di bawah alumni. Kita ada persatuan yang bergerak sendiri di luar sana dengan ada presiden dan sebagainya, sebagai persatuan alumni. Kita sekarang ni sudah ada 26,000, hampir 26,000 pelajar-pelajar, bekas pelajar yang kita daftarkan dia sebagai alumni UMT. So anak-anak nanti 3-4 tahun lagi juga akan jadi sebahagian daripada itu. Yang kita harapkan bila keluar biarlah aktif untuk menyumbang kembali kepada UMT. Okey. Kemudian satu lagi yang juga berada bersama kita, dua lagi, satu lupa awak tulis itu. Satu pusat Islam yang menjaga segala kebajikan, segala